peranan undang-undang dan peraturan terhadap masyarakat dan negara. Blok ini akan dimulakan dengan pengenalan kepada peraturan undang-undang. Undang-undang merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Biasanya, ini adalah peraturan sesuatu negara. Jika peraturan-peraturan ini dilanggar, orang yang melanggar peraturan tersebut mungkin dihukum atau didenda oleh mahkamah. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain. Undang-undang secara lazimnya ditadbir oleh suatu sistem mahkamah di mana hakim, kadangkala dengan bantuan juri atau lay magistrate, mendengar pertikaian di antara pihak dan mengaplikasi satu set peraturan untuk memastikan satu keputusan yang adil. Cara di mana undang-undang ditadbir dipanggil sistem perundangan, yang lazimnya berkembang mengikut adat-adat sendiri sesebuah negara. Undang-undang adalah satu set peraturan sah yang dikuatkuasakan oleh pihak berkuasa ke atas rakyat. Ia boleh wujud sama ada dalam bentuk bertulis ataupun tidak. Setiap undang-undang hanya sah jika ia dikuatkuasakan oleh pemerintah yang sah. Oleh yang demikian, pada dasarnya undang-undang wujud melalui kuasa yang ada pada pemerintah di dalam sesebuah negara berdaulat. Persoalannya, apakah peranan peraturan dan undang-undang ini terhadap masyarakat dan negara? Peraturan dan undang-undang terhadap masyarakat dan negara melalui pembangunan ekonomi. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang pesat untuk kemakmuran sesebuah negara dan masyarakat. Antara peranan peraturan dan undang-undang terhadap pembangunan ekonomi ialah kedaulatan undang-undang penting untuk memastikan pembangunan ekonomi kerana ia memastikan keselamatan diri dan masyarakat melalui sistem ekonomi yang adil. Yang kedua, kedaulatan undang-undang juga berperanan untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan penghapusan rasuah dan tindakan pihak swasta yang mengambil keuntungan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, peranan undang-undang untuk pembangunan ekonomi juga adalah berperanan untuk mencegah, mengurangkan dan menghalangkan konflik serta jenayah yang boleh mengakibatkan kemelesatan ekonomi dan boleh menghalang pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan masyarakat. Yang keempat, undang-undang juga berperanan untuk mengekalkan keharmonian di antara masyarakat pelbagai kaum. Yang seterusnya, peranan undang-undang terhadap politik. Politik atau dalam bahasa Arabnya, iaitu siasah ialah proses atau cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Peranan undang-undang yang pertama terhadap ahli politik ialah dapat mewujudkan kesefahaman dalam diri setiap individu yang terlibat dengan politik. Hal ini dapat membantu ahli politik dalam melakukan perancangan dengan lebih berhemah dan lebih teratur. Seterusnya, hal ini juga dapat mendorong sesebuah negara ke arah yang lebih baik dan dipandang tinggi oleh negara luar. Peranan undang-undang juga untuk mengelakkan daripada berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam kalangan ahli politik. Ini dapat menyatakan bahawa undang-undang dapat mendorong ahli politik agar melakukan pekerjaan dengan adil dan saksama tanpa melakukan sebarang aktiviti jenayah seperti rasuah, pembuangan wang haram dan lain-lain. Peranan peraturan dan undang-undang terhadap sosial. Sosial ialah apa yang dikaitkan dengan masyarakat individu yang berkongsi budaya dan berinteraksi antara satu sama lain. Terdapat tiga peranan iaitu sistem pengawasan sosial dalam bentuk perundangan, pencetus penyatu paduan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia dan memupuk sikap moral dalam diri masyarakat. Peranan yang pertama iaitu sistem pengawasan sosial dalam bentuk perundangan. Undang-undang sosial dapat difahami oleh masyarakat dan diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada sesiapa sahaja yang melanggarnya. Penguatkuasa undang-undang seperti polis dan hakim ditugaskan untuk menjaga ketenteraman sosial. Kes-kes yang pernah terjadi atau sedang terjadi akan dikaji secara adil. Peranan yang kedua sebagai tunjang utama pencetus penyatu paduan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tidak wujudnya sifat resis di kalangan masyarakat yang boleh mengakibatkan pertelingkahan sesama sendiri. Oleh itu, masyarakat dapat menikmati keharmonian dan keamanan negara dalam masa yang panjang. Peranan yang ketiga ialah memupuk sikap moral dalam diri masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat akan bersikap bertanggungjawab dalam setiap perkara yang dilakukan sama ada ia melanggar undang-undang ataupun tidak. Hasilnya, negara dapat membina sebuah masyarakat yang bermoral tinggi dan bertamadun. Mengapa rohani dikaitkan dengan peraturan undang-undang? Kerana macam kita tahu, rohani ini ialah masuk perasaan dalaman manusia. Jadi bila seseorang manusia itu, contohnya dari segi undang-undang dan peraturan, mereka melakukan kesalahan dan bila mereka melakukan rayuan tidak mendapat keadilan, di situ akan mengganggu emosi seseorang tersebut. Jadi benda ni sangatlah penting untuk menjamin kepentingan dan juga hak masyarakat dan juga negara. Jadi yang pertama, mestilah mempunyai prinsip keadilan semula jadi dalam melakukan proses transformasi atau penambahbaikan kepada perundangan negara. Kita perlu ambil kira beberapa prinsip, terutama prinsip keadilan semula jadi. Prinsip keadilan semula jadi ini agak subjektif. Ia bergantung kepada prinsip keadilan, kesesamaan dan keseimbangan. Prinsip ini tidak lari daripada prinsip ketakwaan dalam Islam. Oleh itu, dalam buat transformasi kepada perundangan negara, prinsip keadilan, kesesamaan dan keseimbangan
dalam perundangan Islam perlu juga dijadikan sebagai rujukan utama. Jadi prinsip perundangan Islam ini jika disampaikan dan diterima secara keseluruhannya, ia mengandungi prinsip universal yang boleh diterima merentas budaya dan agama. Ia universal kerana objektif. Prinsip perundangan Islam ialah untuk menjaga semua aspek kehidupan individu dan juga masyarakat serta negara. Macam yang saya kata tadi, ia bertujuan menjaga kepentingan diri, termasuk maruah diri manusia, hak kepada kehidupan dan harta serta menjaga kepentingan agama dan cara hidup. Jadi yang kedua adalah transformasi perundangan. Prinsip Islam yang diterima pakai ialah sifat undang-undang Islam yang universal, kontemporari dan realistik, sejagat, menepani masa dan menerima realiti. Tiga sifat undang-undang Islam ini seringkali tidak diberikan kefahaman yang jelas. Ketiga-tiga sifat perundangan inilah yang menjadikan Islam sebagai sistem perundangan yang progresif dan proaktif, bukan hanya dengan pandangan atau ijtihad terdahulu semata-mata. Transformasi perundangan di Malaysia perlu memberikan perhatian sewajarnya kepada tiga sifat perundangan ini. Jika perhatian kepada tiga sifat undang-undang Islam ini dibuat sempurna, mungkin ia akan menjadikan undang-undang Malaysia bersifat adil secara universal, bukan hanya kerana label Islam tetapi label keadilan. Bahkan ia dapat memberi lebih keadilan berbanding prinsip perundangan yang dianggap universal ketika ini. Seterusnya, ia akan menghasilkan undang-undang yang lengkap, sempurna serta holistik dan dapat menyelesaikan masalah perundangan negara. Hasilnya, masyarakat Malaysia tidak akan berasa takut, bimbang atau was-was dengan prinsip perundangan Islam. Rumusan yang kita perolehi daripada peranan peraturan terhadap masyarakat dan negara ialah: 1. Terdapat banyak peranan peraturan terhadap masyarakat dan negara dari segi ekonomi, politik, sosial dan rohani. Kedua, kita seharusnya angkuh dan prihatin terhadap undang-undang yang telah ditetapkan agar sistem pengurusan negara mahupun dalam sesebuah komuniti itu berjalan dengan lancar. Ketiga, negara akan memperolehi kemajuan dengan adanya rakyat yang bertanggungjawab terhadap kelakuan mereka. Dan akhir sekali, kita wajarlah bersama-sama mematuhi undang-undang demi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju.